Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat datang ke rancangan bukan slot live tvsufi.com bernama The Amazing Namron hari ini. Ya, nama saya Nabil Zakaria dan sebentar tadi kita baru saja menonton satu VT seperti yang dilaporkan oleh Sinar Harian di mana kebanyakan rakyat Malaysia sekarang sudah pun mengibarkan bendera putih, satu tanda di mana mereka memerlukan bantuan. Kita ingat lagi satu masa dahulu di mana mengibarkan pengkibaran bendera putih itu adalah suatu tanda surrender, tanda serah diri. Tapi nampaknya rakyat Malaysia zaman sekarang pada hari ini telah menggunakan simbol yang sama, iaitu menaikkan bendera putih untuk menyatakan tanda sedar diri mereka kepada pandemik COVID-19 di mana mereka memerlukan bantuan secara hidup di ataskan desakan pandemik ini kepada kita semua atas akibat PKP yang telah disarankan kerajaan untuk membendung penularan wabak ini. Kebanyakan rakyat Malaysia tidak dapat keluar bekerja dan ini amatlah menjadi satu keadaan yang amat menyusahkan untuk mereka kerana mereka tidak dapat mencari makan untuk meletakkan makanan di atas meja makan. Begitu juga dengan artis-artis seniman-seniman, golongan artis dan golongan seniman yang terganggu kerja mereka akibatkan pandemik COVID-19 di mana saya juga faham sebab saya juga salah seorang penggiat teater, seorang pelakon di depan kamera dan saya juga tidak dapat bekerja, dapat berkeluar kerana perintah kawalan pergerakan seperti yang disarankan oleh kerajaan. Di mana saya faham satu saranan PKP ini adalah untuk membendung penularan wabak pandemik COVID-19 ini, tapi ia membuatkan keadaan kewangan amatlah susah, amatlah sukar. Peluang pekerjaan juga ditangguhkan kepada masa hadapan, tidak pasti lagi pada masa yang kelak. Jadi hari ini, tetamu kita hari ini adalah seorang yang datang daripada industri seniman dan akan dapat memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana seniman pada hari ini di Malaysia cuba untuk melawan impak-impak negatif yang telah diberikan oleh pandemik ini. Jadi kita nak menjemput Syahili Abdan. Siapa Syahili Abdan ni? Bukan Syahili Abdan. Kita sedang bercakap dengan seorang insan yang lebih ada kenali sebagai Namron ataupun Tok Ayah. Assalamualaikum bang. Boleh dengar saya ke? Waalaikumsalam. Boleh. Tadi kau punya intro tu ada putus-putus sikit lah. Putus-putus sikit. Sebab line ke sebab saya punya earphone ni bang? Saya tak pastilah. Mungkin line kau. Okay. Kalau line saya teruk abang beritahu je Okay, boleh tukar pakai data pula ni, pakai wifi kot, Unify slow sikit hari ni. Okay bang, nak panggil apa ni? Nak panggil abang Namron ke nak panggil Tok Ayah ni? Apa-apa je. Apa-apa yang kau selesa. Apa-apa je, okay, saya panggil abang Namron lah, nak panggil Tok Ayah dengan topi cowboy ni. Nampak macam setting dia macam lain sikit lah. Okay, jadi abang Namron, abang ni seorang artis, penulis skrip, seorang pengarah dan juga seorang penggiat teater. Kepada siapa yang tak tahulah, mungkin kepada siapa yang kurang meminati atau kurang mengikuti industri hiburan negara kita, industri seni negara kita, abang Namron ni pernah memenangi anugerah pelakon terbaik dan juga anugerah pengarah terbaik dengan filem Redor dan juga filem 1-2 Jaga di Festival Film Malaysia pada edisi 29 dan juga 30. Jadi abang Namron ni salah seorang daripada penggiat industri seni kita bang. Jadi memula sekali saya di tvsufi.com ni, nama saya Nabil bang. Saya nak mengucapkan terima kasih kerana meluangkan masa abang dah dengan kami pada malam ni sebab kami nak ketahui macam mana agaknya keadaan industri ahli-ahli industri seni di Malaysia ni bang sekarang dengan PKP dan juga wabak COVID-19 ni. Okay, situasi sekarang adalah tak boleh bekerja lah. Tak boleh bekerja. Dia sebenarnya daripada PKP pertama lagi. Kemudian dia ada buka sekejap. Sempatlah golongan-golongan seniman dan juga pekerja-pekerja di industri kreatif ni dapat turun bekerja. Kemudian ditutup balik. Dan sebagaimana yang kita semua tahu bahawa mungkin juga ada yang tak tahu bahawa pendapatan diorang ni bergantung pada gaji hari ataupun mengikut projek. Dia bukan bulan-bulan dapat gaji. So dia based on projek. So ada projek, ada duit.
So, sometimes ada juga antara pekerja-pekerja industri ni yang waktu dibuka dulu tu, dia orang tak dapat peluang yang tak dapat peluang untuk mendapatkan projek, dan ini membuatkan dia orang agak terdesak sekarang ni. Bagi yang selebriti yang ada syarikat perniagaan sendiri, yang ada produk sendiri, yang ada menjadi duta kepada produk, dan dia orang tak ada terkesan juga, tapi taklah seteruk seperti pekerja-pekerja belakang tabir, pelakon-pelakon baru, pelakon-pelakon lama, pelakon-pelakon supporting, pelakon-pelakon tambahan, dan dia orang ni semua kadang pendapatan dia orang tu tak besar. So bila tak besar, so dengan projek yang tak banyak dan tak boleh syuting, memang terjejas. Dan memang ada saya dengar yang sampai ke telinga saya, ada yang dah nak kena keluar rumah sebab tak dapat bayar sewa. Ada yang baru-baru ni pun ada orang jumpa, saya cuba untuk berhubung juga dengan kawan-kawan industri ni, pekerja-pekerja belakang tabir semua yang rapat, yang saya kenal. Dia orang pun mengalami gangguan tekanan perasaan. So dengar dia orang punya ni, so macam kita rasa macam rasa sebab lah dekat dada ni, rasa tebal sebab orang yang kita kenal kadang-kadang sebelum ni yang kuat, yang kita nampak dia sangat positif orangnya, tiba-tiba boleh bertukar watak menjadi seorang yang seolah-olah tidak ada harapan lagi, putus asa, dan dah mula ada yang kena depression. Jadi benda-benda macam ni bukan sahaja dari sudut kewangan, tapi juga dari sudut mental. Boleh mungkin Abang Namran boleh jelaskan sikit kepada siapa yang menonton ni dengan gerak kerja bagaimana di atas set bang, sebab mungkin abang boleh huraikan kenapa kerajaan tak benarkan ahli-ahli industri seni seperti penggambaran dijalankan buat masa ini. Macam mana gerak kerja dekat atas set? Gerak kerja, maksudnya gerak kerja semasa PKP, sebab masa PKP memang tak boleh kerja pun. Nak buat gerak kerja pun tak boleh. Tapi kalau gerak kerja dari sudut proses kerja di set itu dan kaitan dengan dengan PKP ini, dengan betul bang, itu maksud saya. Kalau itu saya rasa benda ni sama, bukan sektor industri kreatif je, banyak lagi sektor-sektor lain yang menerima nasib yang sama, tapi suasana bekerja di tempat syuting itu tak sama dengan tempat-tempat lain. Jadi saya tak boleh untuk bercakap dari sudut sektor lain. Jadi dalam sektor industri kreatif ni, terutama dalam bidang syuting, penggambaran, filem dan TV ni, dia bukannya satu benda yang macam walaupun kita tengok tim tu ramai, tapi bukannya semua berkumpul di satu tempat. So kita ada kamera, ada pelakonnya, ada pekerja belakang tabirnya, dan sepanjang sebelum ini, waktu dibuka baru-baru ini, antara PKP 1 dan 3 ni, kita mendapat satu SOP daripada Finas. Finas dah keluarkan satu SOP untuk bekerja dalam penggambaran. Dan SOP yang kita amalkan tu sangat praktikal. Sangat praktikal. Di mana setiap kali kita nak masuk, nak keluar, kita kena bukan sekadar sanitize. Kita dah macam, dia pakai pump yang macam sembuh tu, dia sembuh tu badan, nak balik sampai ke tapak kaki apa semua. Mask all the way kita pakai apa semua, dan terbukti berkesan sebab tak ada kluster syuting macam kat Kelang-Kelang sekarang. Kita tahu bahawa ada kluster tu, banyak yang menyumbang kepada peningkatan kes-kes yang berlaku pada hari ini, yang tak boleh turun, banyak kluster. Tapi compare dengan syuting ini, penggambaran ni, tak ada kluster, tapi kita orang pun dimasukkan di dalam sektor-sektor yang tak dibenarkan, walaupun tidak menyumbang kepada
jumlah jangkitan. Jadi kebanyakan pekerja-pekerja industri ni kita merasakan bahawa benda ini macam unfair, tak adil lah berlaku kepada kenapa kita yang tidak menyumbang kepada apa-apa kluster tapi tak dibenarkan untuk bekerja. Itu yang banyak luahan kekecewaan daripada pekerja-pekerja industri kreatif. Sampai macam apa yang abang cakap tadi, betul, saya pun ada baca juga, ada berita harian online melaporkan ada seorang peserta Gegar Vaganza, seorang penyanyi musim ke-7 tak dapat nak bayar sewa rumah sampai terpaksa gagal lah nak jelaskan sewa rumah dia. Ada juga laporan dari Astro Awal ni cakap 70% ahli industri seni hilang jejas punca pendapatannya pada masa PKP ni. Jadi memang kita amat terkesan lah, orang-orang Indonesia amat terkesan. Sampaikan ada yang banyak menyokong dan juga mengamalkan kempen kibarkan bendera putih bang. Jadi sekarang ni abang pun tahu ada banyak rakyat Malaysia, kita rakyat Malaysia terutamanya di alam maya ni, di netizen Malaysia ni sedang mempromosikan kempen bendera putih, di mana orang yang memerlukan bantuan bolehlah meletakkan bendera putih di kediaman mereka sebagai tanda memerlukan bantuan. Jadi apa pendapat Abang Namron tentang kempen bendera putih? Pandangan saya benda ni perlu dilakukan. Sebab kalau tak, kita tak tahu. Maknanya kita tak tahu jiran-jiran kita. Sebab kita pun PKP, kita tak boleh keluar rumah, kita tak boleh. Kalau kita keluar pun mungkin di kawasan kejiranan kita saja. Boleh pergi kedai ke, nak balik ke apa ke. Kita nak pergi ketuk satu-satu rumah untuk tanya dia orang okey ke tak, apa semua. Jadi benda ini bukan menyusahkan tapi dia tak praktikal. Jadi mengibarkan bendera putih itu lebih praktikal. Kita perlukan bantuan. Dan aku faham juga kenapa kerajaan ataupun politician ni, dia orang bantah. Ramai daripada dia orang membantah penggunaan bendera putih ni. Kalau dekat intro tadi kau juga ada cakap tentang menyerah diri dan simbol sebagai menyerah diri. Itu bagi aku itu adalah satu image yang negatif kepada pemerintah. Jadi of course sebagai pemerintah kau tak nak bagi rakyat kau kibar bendera putih sebab dia akan memburukkan image Malaysia dan terutamanya image kerajaan di mata dunia. Orang akan nampak yang Malaysia gagal untuk menangani masalah yang dihadapi rakyat dia ketika COVID-19 ni. Jadi ini tak boleh. Aku juga ada baca baru ni tadi ni dekat ni Melayu punya ni. Dari sudut ini mungkin lagi sikit tapi apa aku nak cakap adalah ini yang cuba untuk kita cuba untuk tak nak bagi dunia luar nampak kata kita teruk. Dia macam satu rumah lah. Satu rumah di mana ketua rumah itu dia tak nak bagi orang tahu kata dia susah kat rumah ni. Dia cuba cover, dia cuba tutup, dia tak nak. Jadi perbuatan mengibarkan bendera putih itu tak elok lah, negatif bagi dia orang. Dia kena halang. Tapi kita kena fikir dari sudut kemanusiaan. Sudut kemanusiaan dan lupakan kejap soal politik. Kita boleh turunkan diri kita, ego kita sebagai pemimpin, sebagai pemerintah, sebagai leader untuk turun, untuk duduk sama rendah dengan rakyat. Untuk duduk sama rendah dengan rakyat maknanya untuk memahami betul-betul masalah rakyat ni. Bukannya hanya nak jaga image semata-mata. So benarkan rakyat kibar bendera putih. Siapa-siapa boleh bantu, kita bantu. Dan sekarang aku sendiri nampak di social media apa semua ni banyak antara rakyat sendiri yang turun padang untuk membantu rakyat yang lain. Orang pergi kedai tadi pun ada posting, aku ada buat posting kat Facebook tadi, aku ambil share satu posting daripada seorang ni, dia cakap dia duduk kawasan Damansara. Jadi dia ingatkan orang pemikiran orang Damansara ni senang-senang, kaya, mewah. Orang lot lah.
sini apa semua. Dia cuba untuk cari bendera putih, tak ada. Dia keluar rumah ronda-ronda cari, tak ada. Pergi kedai, balik kedai tengok juga tak ada bendera putih. So dia up dekat Facebook dia. Dia cakap siapa-siapa yang perlukan bantuan yang duduk di kejiranan dia itu boleh PM dia. Ramai masuk. Ada minta lampin lah, minta ni lah, apa semua, minta bantuan. So dia pergi kedai, dia beli barang-barang ni apa semua. So kereta, dia pergi hantar satu rumah yang minta bantuan. Itu level itu kita sekarang ni. Jadi masihkah kita nak jaga image, nak jaga parti politik kita, nak menjaga kuasa, power kita. Itu yang aku cakap tadi, dah kena lupa lah bab ni. Sebab rakyat sekarang ni memang betul-betul serius, dia bukan drama. Betul. Macam sekarang Abang Namron, kita agak merisaukan lah, di mana nombor kes bunuh diri makin meningkat. Di mana kes itu dalam beberapa tahun lepas nombornya lebih kurang sama dengan nombor kes bunuh diri yang ada semasa PKP ni. So itu satu perkara yang sangat membimbangkan. Saya nak tanya, sebab tadi Abang Namron ada sebut tentang bagaimana kawan Abang Namron tu dia upload status kat Facebook, bertanya, dia reach out, barulah orang reach out balik kepada dia menerusi DM sebab mungkin dia orang malu ke apa. Jadi saya nak tanya Abang Namron, sebabkan bukan sekadar orang industri seni saja, tapi kebanyakan rakyat Malaysia memang kebanyakannya terjejas dari segi mental dan emosi juga sebab dengan kesedaran hidup sekarang. Jadi macam mana bang, apa pandangan abang, macam mana kita nak mengidentify, mengenali orang-orang yang mengalami masalah mental ni bang? Abang ada nasihat tak? Aku kadang-kadang kalau nak bagi nasihat tu aku rasa macam susah sikit nak bagi nasihat dalam keadaan macam ni. Dan siapalah aku untuk bagi nasihat, sebab kalau kita bagi nasihat pun dia orang akan merasa bahawa kau tak ada kat tempat aku, kau tak akan merasa. Tapi insya-Allah aku boleh katakan yang keadaan sekarang ini ada orang yang melaluinya sebelum ni walaupun bukan semasa PKP. Ada orang yang dah menempuh dengan tak makan, tak ada duit nak bayar rumah, apa semua, tak ada duit struggle apa semua ni. Ada orang yang begitu sebelum PKP lagi. Dan aku salah seorang orang yang macam tu, dan aku tahu benda tu betapa sakitnya dan betapa kalau kau nak pergi bercakap kat dia orang dengan sabarlah bang. Ini semua dugaan, ini semua ujian. Benda-benda macam tu tak akan membantu sikit pun. Ingatlah Tuhan. Pada ketika itu, pada saat itu kita pergi bercakap soal-soal ini. Pada dia orang tak boleh, bukan sebab dia orang tak buat. Bukan sebab dia orang jauh daripada Tuhan. Sebab itu akan menjadi bersangka-sangka ni. Kita bersangka, oh dia ni tak kuat iman. Dia ni tak kuat iman sampai nak bunuh diri. Dia ni tak dekatkan diri dengan Tuhan. Tak jaga solat dia. Mana kau tahu? Kau bersangka-sangka hanya kerana kau melihat atau kau mendengar kata-kata dia yang orang kecewa, yang nak bunuh diri, yang dah putus harapan. Kau nampak itu, kau bersangka dia tak buat. Kau tahu ke dia tak buat? Kau tahu ke dia tak solat? Kau tahu ke dia tak dekatkan diri dengan Tuhan? Kau tahu ke dia tak berdoa dengan Tuhan? Tak minta kat Tuhan? Kadang-kadang kita nak berdakwah ni kadang-kadang tak kena pada tempat. Ini masalahnya. Kita kena memahami kemanusiaan tu dulu sebelum nak pergi cakap benda-benda macam tu. Apa yang perlu kita untuk mendengar masalah dia orang, membantu dia orang. Kadang-kadang bukan sebab kewangan, bukan sebab duit, sebab kesunyian. Sebab masa depan dipikir. Ketika itu dia fikir masa depan. Banyak benda yang mengganggu fikiran dia, malam nak tidur tak boleh lah. Tapi apa yang aku nak nasihatkan, kalau Allah boleh untuk aku bagi nasihat adalah berpegang kepada la haula wala quwata illa billah aliyyil azim.
Pegang pada tu. InsyaAllah kita akan redha. Walau apa yang berlaku. Dan Allah sedang mengantar bantuan-bantuan dia pada orang yang memohon bantuan pada dia. Kita tak nampak dengan pandangan mata kita. Sebab kita buta. Kalau kita nampak dengan mata hati kita, kita nampak ni. Contoh cerita tadi yang brother tu pergi beli barang. Siapa yang menggerakkan dia untuk bagi barang-barang tu? So jangan putus asa dengan Allah. Sebab Allah sekarang ni tengah membantu. Tapi kita tak nampak. Kalau betul-betul kita buka hati kita, kita nampak. Benda-benda berlaku ini adalah kerana dia. Orang tu pergi hantar bantuan, orang bagi idea idea bendera putih untuk dapatkan bantuan. Kalau perlukan bantuan, orang buat food bank macam-macam pergi letak kat sana ni untuk orang memerlukan bantuan makanan. Siapa yang menggerakkan dia orang ni semua? Allah tak akan turun depan mata untuk hantar bantuan. Itu jangan putus asa. Jadi memang kena sentiasa jangan putus asa sebab bantuan Allah positif duduk tengah berjalan ni. Sabar. Sabar. Maknanya sabar dalam erti kata yang bukan sabar yang tak nampak, sabar sebab bantuan Allah ada. Yakin. Pegang pada tu insya-Allah. Sebab itu satu perkara yang merisaukan lah. Sebab kita pun tak sangka masalah ni akan jadi meruncing begini sampai kes bunuh diri meningkat. Pasal ramai pula orang di media sosial menyebarkan gambar, menyebarkan video tentang kes-kes yang berlaku benda ni. Yang kalau memang teruklah, memang menyeramkan. Ini adalah sebab kita sentiasa melihat bahawa dunia ini untuk orang-orang yang kecewa. Aku bercakap tentang diri aku. Aku bercakap tentang diri aku. Kita ini mengharap dunia terlalu besar. Kita merasakan seolah-olah dunia inilah tempat kita. Dunia inilah untuk kita membuktikan, untuk kita berjaya ke, untuk apa-apa nak buat. So, kena kejar, kena dapat. Sebab keinginan untuk memiliki dunia itu masih mendebal dalam hati kita. Dan ini juga antara punca mengapa kadang-kadang kita rasa susah hati, kecewa dalam hati, putus asa kerana tak dapat sesuatu. Padahal Allah sedang menyusun kehidupan kita ini. Dia dah tahu apa di hujung hidup kita, apa akan berlaku yang kita tak nampak lagi. Susunan ini adalah amat sempurna yang Allah susun pada setiap individu untuk go through the process. Kerana di depan ada, dia tahu mana dia letak. Sebab dia kata, selalu kita kata jalan terus. Bila tak ada itu, sabar separuh beriman. Dia sentiasa beringatlah. Yang pentingnya kalau susah memang macam Abang Naman cakap tadi, kita tak nak juga jadi orang yang sentiasa memberikan nasihat macam tu. Kalau orang yang ada masalah depresi, ada keinginan untuk bunuh diri, kita nak bagi nasihat macam okey, semayanglah, mungkin iman awak kurang ke apa. So jadi kita nak kena amalkan, mereka ni kau boleh nak kena amalkan sesuatu yang praktikal. Jadi mungkin saya macam Abang Narwan cakap tadi, bersabar, kita kena percaya dengan ketentuan Allah, biasa percaya yang bahawa dia banyak membantu. Tapi dari segi kepada kita berbalik kepada industri, kepada ahli industri seniman, mungkin apa agaknya yang Abang Narwan nak sampaikan kepada ahli industri seniman sendiri bang? Macam mana, apa yang patut mereka lakukan untuk mengharungi keperitan zaman sekarang, terutama sekali dengan restriction yang penghadan yang dah ada dekat industri kita ni bang, kepada ahli industri seni. Macam mana, apa yang abang nak cakap? Nak buat apa? Tunggu je lah.
tunggu sampai boleh bekerja. Kan? Nak buat apa? Tak boleh buat apa. Takkan aku nak nasihatkan dia orang untuk tukar kerja. Tak boleh untuk dia orang tukar kerja. Maksudnya dalam keadaan sekarang ni, dia orang hanya perlu menunggu dan mendesak supaya benda ni dibenarkan. Sebab isunya adalah sekarang ini adalah kenapa kalau orang marah-marah dalam keadaan sekarang ini adalah sebab kalau betul-betul buat total lockdown sebelum ni, seperti mana dijanjikan nak buat total lockdown tu, kita tak perlu mengarungi benda-benda macam ni. Kenapa benda ni tak selesai? Sebab ketirisan dari segi penguatkuasaan, dari segi pembahagian. Ini boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Kenapa tak tutup tu semua? Sebab masalah ekonomi akan jatuh, akan teruk. Malaysia akan rugi sebab ekonomi tak dapat masuk. Jangka pendek, apa salahnya rugi sekejap, tapi kita boleh untuk terus untuk pick up balik lepas tu daripada kita duk melerik-lerik macam ni. Jadi kalau kau tanya aku apa aku boleh bagi nasihat dekat dia orang adalah mendesak. Betul, kalau macam tu sebenarnya kempen bendera putih yang macam Abang Nabang cakap tadi sebenarnya sangat sesuai lah keadaan zaman sekarang ni. Sebab sebenarnya mengibarkan bendera putih itu sebenarnya salah satu cara untuk mendesak juga kepada orang-orang yang bertanggungjawab untuk mengambil langkah yang betul lah. Macam yang Abang Nabang cakap tadi, ketirisan dari segi penguatkuasaan tu mungkin salah satu daripada sebab kenapa nombor kat luar sana tu tak turun-turun kalau kepada siapa yang menonton ni. 6,982 kes baru pada 2 Julai 2021. Di mana setelah hampir 1 bulan dah kita melaksanakan PKP penuh ni, tapi kes turun sedikit saja daripada 9,000, 8,000, 7,000 kepada 6,982. Bukanlah satu penurunan yang mendadak. Satu perkara yang amat menyedihkan lah sekarang ni. Kalau macam sekarang ni kita boleh nampak macam ada juga golongan-golongan artis bang, golongan artis seperti contohnya saya nak sebut satu nama, seperti yang saya baca-baca tadi, ada juga Kak Erma Fatimah, dia ada mengetuai barisan artis popular untuk mengadakan tabung bantuan PKP Kita Ada Kita. Ya, macam kita jaga kita tu, kita ada kita. Jadi boleh tak mungkin Abang Namron apa yang Abang Namron nak katakan terhadap golongan artis yang agak bernasib baik bang, di mana kedudukan mereka agak kukuh, mereka tidak mereka tidak terjejas teruk dengan pandemik ni, dan mereka mempunyai kuasa-kuasa, kadang-kadang kuasa-kuasa dari segi kekuatan kewangan ataupun pengaruh rakan dan juga pengaruh di social media, di lamannya. Jadi untuk orang-orang yang ahli-ahli seniman yang agak beruntung seperti ni, apa saranan abang untuk mereka? Ini untuk dia boleh banyak membantulah dari sudut macam Erma Fatimah buat tu bagus, dan Q Haidar pun baru ni dia ada kontak aku untuk buat benda yang sama juga, untuk gather antara kita punya circle punya kita punya circle lah, untuk sama-sama untuk cari, untuk ikhtiar, untuk perlukan bantuan. Tapi aku tak suka atau tak ini untuk mendengar benda ni macam sebab situasi kita sekarang ini dia bukan hanya terjejas kepada golongan seniman saja, pada semua. Dan apa yang kita buat ini bukan untuk, jadi kalau kita kata bagaimana artis untuk yang lebih popular, selebriti yang lebih banyak pendapatan dia, kenapa tak boleh tolong, itu hak dia nak bawa keluar atau tak. Tapi dia boleh gunakan, kalau dia tak nak bagi duit, mungkin dia boleh gunakan dari segi populariti dia untuk membantu dari sudut mengumpul dana. Bukannya dia keluarkan separuh daripada dana dia, duit simpanan dia untuk guna, tak. Dia mungkin boleh collect daripada buat tabung ke, untuk ni ke, untuk
sumbangan dia sedikit, orang lain punya sedikit, campur-campur untuk membantu. Tapi bagi aku sendiri bahawa bantuan ini tak haruslah kita fokuskan hanya untuk kerja industri semata-mata. Sebab kita harus melihat sama rata. Tak ada special macam artis kena special sikit lah, kena tolong dia orang kan. So kita tolong artis ya kan. So tak ada. Seramai siapa-siapa yang perlu bantuan kita buat macam Q Haidar nak buat baru ni. Yang dia nak kumpul-kumpulkan semua dalam SKA dia untuk buat projek bantuan ni. Fokus kita orang bukan hanya untuk pekerja industri, siapa-siapa yang terjejas. Maknanya kalau pekerja industri sini kita jejas, kita akan bantu. Kalau kata apa makcik dekat mana-mana yang terjejas perlukan bantuan, dia nak minta tolong, kita akan bantu. So benda macam ni kita tak boleh lagi untuk pecah-pecahkan ini orang industri kreatif ni. Tapi kita melihat keseluruhan. Maknanya kalau macam artis nak membantu, tak apa, bagus, sangat bagus untuk artis turun padang untuk bantu, tapi kita tolong semua yang terjejah. Jangan hanya fikir untuk nak tolong nak tolong dalam sektor-sektor tertentu saja. Walaupun golongan artis ni agak sempit, tapi golongan artis sebenarnya boleh membantu boleh bang. Itu yang kita harapkan. Bang, saya ada hari tu ada tengok salah satu posting untuk ayah lah hari tu. Di mana di situ Abang Namrah sebut tentang bagaimana manusia terutamanya umat Islam lah boleh mencontohi kepribadian di mana bukan sahaja dari segi luaran sahaja tapi juga dari segi dalaman. Jadi kita rasa posting sangat senarik bang. Mungkin ada satu kepribadian Rasulullah yang Abang Namron ingat yang abang boleh kongsikan sekarang untuk orang-orang yang menonton ni untuk mereka menghadapi waktu yang perit ni bang. Apa agaknya kepribadian Rasulullah yang boleh dicontohi sekarang ni? Ada apa yang Abang Namron ingat? Banyak kalau nak senaraikan. Dan kepribadian baginda itu ada pada kita semua. Baik. Cuma kita guna atau tak saja. Hati kita kena persis. Apa maksud Abang Namron kepribadian tu ada kat kita semua? Ya. Memang dah ada dah kat kita semua. Kita guna tak guna saja. Segala kebaikan yang kita nak buat itu adalah kepribadian baginda. Suka membantu orang. Itu kepribadian baginda. Apa lagi? Penyabar. Tidak bersangka-sangka, pemaaf. Banyaklah ada pada diri kita. Cuma kita tak guna. Mungkin kita tak sedar. Kita melihat bahawa kepribadian baginda tu kita duk fikir jauh sangat. Kita duk fikir jauh sangat sampai ke negara Arab, sampai balik ke zaman hijrah untuk nak dapatkan kepribadian baginda tu. Cari kitab, buka semua ni. Padahal dah ada kat kita dah. Semua yang kita niat nak buat kebaikan tu, itulah kepribadian dia. Ada ke buruknya baginda Rasulullah? Tak ada. Kalau kita nak menipu, nak menipu orang, itu kita kata kepribadian baginda. Tak ada lah, sebab mana ada Rasulullah itu seorang penipu. Tak ada. Tak payah cari jauh, ada kat diri kita, dekat hati nurani kita tu, cari dekat hati kita. Kita terniat nak tolong, cepat-cepat tolong. Kita terdetik nak tolong, jangan nak tolong, tak apalah, kejap lagi. Habis lah. Tapi macam mana bang? Tapi masalahnya kat sini adalah apabila yang aku posting tu adalah orang pakai pakaiannya, pembawakan dirinya, gayanya kan, katanya sunnah Rasulullah. Betul lah sunnah.
Betul lah, maknanya sunnah, ada sanad, ada ni lah, apa semua. Kan? Tapi ramai juga, bukan semua, tapi ramai juga yang berpakaian seperti baginda. Tapi hatinya tak. Contohnya apa? Contohnya macam kau dah buat salah, lepas tu kau kau dah buat salah, kau kantoi, lepas tu kau menipu. Kau cakap bukan. Lepas tu bila orang tunjukkan bukti, kau minta maaf. Contoh, aku bagi contoh. Itu sifat baginda ke? Even yang pertama, langkah pertama sekali pun, baiklah kau berkopiah ke, berserban ke, tapi kalau kau gitu, maknanya apa? Dan ini juga akan bagi imej yang buruk kepada Rasulullah. Sebab bila orang tengok kau berpakaian ikut seperti Rasulullah, tapi perangai kau tak, siapa yang malu? Itu juga yang malu bang. Itu yang aku katakan bukan marah. Aku tak marah pun. Aku cakap tu berdasarkan pengetahuan aku yang jahil ni, yang tak tahu apa satu. Jadi aku cakap benda ni sebab itu je yang aku tahu. Aku cakap lah, aku kongsi. Sebab aku melihat benda tu berlaku kalau di kita depan nak mata aku. Aku mendengar, aku melihat. Di mana luaran dengan dalaman dia tak sama ya bang? Tak sama. Posting aku itu lebih meminta supaya tak salah pun kau nak pakai pakaian seperti baginda, pakai lah. Tapi yang lebih utama adalah hati kau. Tuhan bercakap, dia bukan tengok pakaian kau, dia tengok hati kau. Betul lah, sebab macam kalau apa yang kita harapkan adalah walaupun kita ni cuba nak mencontohi ataupun nak mengamalkan sunnah Rasulullah tu, maksud abang bukanlah daripada segi luaran je, sebenarnya dalaman tu penting juga dari segi kepribadian. Bukan penting apa juga, yang kita cakap, itu yang first, yang itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting, bukan juga. Sebab kalau kita bergantung pada luaran je, maknanya mungkin aksi-aksi kita lakukan tu, apa yang kita carry out tu tidak akan membantu, malahan akan membawa keburukan lagi. Jadi memang kami bersetujulah dengan pandangan tu, Abang Amran. Mungkin nak tanya sikit, kalau macam tadi Abang Amran ada cakap kepribadian Rasulullah tu semua ada dalam hati kita. Bagaimana Abang Amran kalau ada orang yang kata, aku selama ni banyak buat jahat, aku banyak mencuri, aku tak semayang semua. Betul ke kepribadian Rasulullah ada dalam diri aku tu? Orang yang tak nampak tu, Abang Amran. Macam mana dengan diorang ni abang? Jangan. Macam katakan contohnya, katakan tadi, sorry bang, macam Abang Amran tadi ada cakap tentang bagaimana kepribadian Rasulullah tu abang rasa ada dalam hati nurani setiap manusia di dunia tu. Tapi katakan seorang manusia tu, seorang insan ni, dia adalah seorang yang banyak melakukan kesalahan pada masa yang lampau. Banyak mencuri, merompak sebagainya ataupun tidak melakukan ibadah. Jadi dia cakap, apa pula bang, macam mana abang nak cakap kepribadian Rasulullah tu ada dalam diri saya? Kalau sebelum ni saya banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tak baik misalnya. Jadi apa abang nak cakap kat orang-orang yang berkata begitu bang? Ini soal kau buat salah, kau tak ini dengan apa kepribadian Rasulullah itu kau tak boleh cantumkan sekali. Sebab kepribadian Rasulullah itu yang Allah tunjukkan pada kita semua untuk kita jadikan ikutan. Untuk kita jadikan ikutan, dan semua benda itu diletakkan dalam diri kita. Tapi kalau kita tak cari, kita tak jumpa. Masalahnya bila macam mana nak cari tu bang? Macam nak cari tu? Kena first kali kau kena bersihkan hati. Hati tu dulu yang kena dibersihkan. Logik akal je. Kau rasa nak menipu, kau tak, janganlah menipu.
Benda tu tak elok. Kalau kau tanya macam mana, ini semua ketentuan Allah yang aku cakap tadi dia dah susun. Dengan penempuhan-penempuhan kau, bila kau dah melalui semua penempuhan-penempuhan, kau tahulah benda tu. Masalah yang bila orang tak melalui penempuhan tu, dan itu yang dia tak nampak. Sebab dengan penempuhan-penempuhan tu, Tuhan mengajar kita untuk kita memahami benda tu. Oh, menipu ni macam mana. Aku bagi contoh simple lah. Dulu waktu aku kecil, aku pergi mana-mana, aku jumpa duit, aku suka ambil. Maknanya duit dekat atas jalan. Aku jalan jumpa RM5, aku ambil RM5. Kadang jalan jumpa RM10, aku ambil. Pantang aku nampak duit je kat jalan, aku ambil. Duit atas jalan. Dan Allah pula memang kerap bagi aku tengok duit atas jalan. Aku sampaikan kadang-kadang aku pergi keluar tengok wayang, duit ngam-ngam untuk beli tiket wayang, keluar panggung wayang tu tak ada duit nak tambang bas tu, aku tak risau. Aku pergi cari kat longkang je. Aku cari jumpa duit cukup tambang bas, aku naik bas balik. Dan apa yang Allah ajar aku adalah setiap kali aku ambil duit-duit ni, apa-apa kepunyaanku akan hilang. Contoh aku ambil, aku jumpa RM5, aku ambil RM5. Seminggu lepas tu, aku pergi beli apa barang pecah duit 50. Sampai rumah, mana duit baki tadi? Dan benda ini bukan sekali, kerap. Bila kerap berlaku, aku jadi takut nak ambil. Aku nak ambil, aku jumpa duit. Aku tak berani ambil. Sampai aku jumpa, Allah bagi aku jumpa duit 1 plastik bag penuh diikat-ikat dengan getah. Duit orang menjaga aku rasa. Duit orang menjaga. Penuh dengan duit 100, duit 50 lah apa. Time aku susah. Time aku tak ada kerja, time aku susah. Tapi sebab Allah telah mengajar aku benda-benda ini, membuatkan aku takut nak ambil duit ni. Sebab nilai yang sangat besar, aku ambil RM5, aku hilang RM50, aku ambil satu duit beg plastik ni, apa berlaku kat aku? Aku cari, aku tengok ada kedai berdekatan, kedai yang paling dekat, kedai makan paling dekat tu lah aku pergi. Aku letak duit, saya jumpa duit ni kat luar. Duit abang ke? Masa ni aku masih lagi baru lepas habis belajar. Baru lepas habis akademi. Duit abang kan? Dia kata, lepas tu dia buka kursi, dia tengok duit, dia jekit macam dia marah siapa, aku tak tahu, dia macam marah seseorang. Aku pun macam pelan-pelan mengundur diri, aku belah lah. So, ini yang aku cakap lesson tu. Allah ni tiap-tiap hari mengajar kita. Kita nak belajar atau tak, itu je. Bila kita sombong, kita pakailah iblis macam ni. Kita duk rasa kita. Kita duk rasa kita lah yang buat semua benda ni. Rendah diri tu sangat penting bang. Kalau tak ada humility tu, tak ada rendah diri tu, kita takut kita tak nampak dengan magic yang sebab Allah dah janji dah. Dia kata hukum Allah tu pasti. Kalau kau buat jahat, kau akan dibalas jahat. Kalau kau buat baik, akan dibalas baik. Kadang-kadang kita tak nampak benda tu berlaku di sekitar kita. Tapi kita kena buka mata kita sikit bang. Terima kasih bang, itu satu kongsian agak menarik tu. Saya harap duit-duit yang abang ambil tu abang dah balas balik lah dengan derma-derma ke masjid ke apa nama ni. Jadi terima kasih bang sebab kongsi cerita sikit. Baik Abang Namrul, saya nak kata terima kasih atas masa yang abang dah luangkan kami. Mungkin Abang Namrul ada beberapa kata-kata akhir bang untuk siapa yang menonton. Macam saya banyak tadi bagi kata-kata terakhir aku adalah kata-kata terakhir aku adalah jangan putus harapan. Allah masih lagi ada, dia berserta dengan kita. Jangan putus harapan. Kalau kita rasa kecewa, kita rasa down, kita perlukan seseorang, cari seseorang yang boleh menjadi pendengar yang baik untuk kita duduk cerita. Kepada pendengar pula, orang yang untuk mendengar itu pula, jadilah pendengar yang baik, dengar betul-betul masalah orang. Sebab kalau kita tak boleh membantu dia dengan kata-kata, kita boleh membantu dia dengan mendengar. Ini adalah untuk orang-orang yang depression. Sebab tu adanya psychiatrist. Sebab dia tak perlu dengar cerita kita. Jangan kita pula yang banyak nak bercerita kat dia. Kita duduk itu jadi pendengar yang baik. Dengar apa masalah.
Dah bila dengar tu tak payah pula nak pergi bercerita-cerita kat orang. Nak bercerita-cerita pula kat orang yang kata, oh hantar tak tu si Mat tu, ya Allah, nak bagi anak dia makan pun tak ada duit. Elaklah benda-benda macam tu. Bila kita jadi pendengar yang baik, kita dengar, kita simpan untuk kita. Sebab apa yang dia cerita hanya pada kita, dia bukannya sampai pada kita. Lepas ni abang pergilah cerita kat orang. Kalau dia cakap gitu, tak apa, kita boleh. Sebab itu niat dia nak bagi semua orang dengar. Tapi kalau dia bercerita dengan kita saja, untuk kita saja, untuk kita dengar. Tak payah nak memandai-mandai ke apa. Kalau kita ada duit lebih, buat macam brother tadi. Pergi buat, cari orang perlukan bantuan, bagi. Kadang-kadang dia orang segan. Nak gantung bendera putih ni maruah. Sekali kau letak kat ini, nanti jiran nampak, dia ada prasangka. Dia tak nak benda-benda macam tu. Dia nak lebih private. So, bantulah dengan cara yang macam tu. Tak payahlah pula nak berbangga-bangga dengan bantuan yang kita bagi pula. Kadang-kadang kita ni mudah pula bila kita bagi bantuan, kita rasa kita power, kita rasa kita hebat, kita rasa kita savior. Elakkan rasa perasaan-perasaan macam tu. Kembalikan kepada Allah. Sentiasa ingat bahawa yang menggerakkan setiap sesuatu adalah Allah. Yang menggerakkan hati kita juga adalah Allah. Jadi setiap perbuatan yang kita buat tu jangan lupakan Allah. Itu saja pesanan aku. Alright, terbaik bang. Macam abang cakap tadi, memang kita nak kena balancekan lah dunia dengan akhirat ni kan. Jadi macam dari kata-kata terakhir abang tadi, saya nampak kita haruslah mencuba menjadi satu ahli masyarakat yang baik. Bantu jiran-jiran kita dulu. Kalau kita dapat nak bantu orang kat Johor ke Pahang ke apa, kita tengok jiran-jiran sebelah, kiri kanan, depan belakang dulu. Pada masa yang sama, biasa angkat tangan minta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Abang Namron, thank you so much sekali lagi tvsufi.com nak mengatakan terima kasih Abang Namron dapat meluangkan masa lebih kurang sejam bersama kami. Kami saja nak tahu bagaimana keadaan artis zaman sekarang ni. Apa pandangan Abang Namron terhadap kes bunuh diri sekarang, mungkin bunuh diri putih sekarang. Jadi terima kasih banyak. Saya harap-harap Abang Namron sihat dan dapat kembalilah ke depan kamera ataupun atas pentas secepat mungkin bang. Terima kasih banyak bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. All the best Abang Namron. Alright. Baik, thank you. Baik bang, terima kasih banyak. Ya, itu dia kita live, sesi live bersama Abang Namron, seorang pelakon, pengarah, penggiat teater dan juga ahli seni lah dalam all-roundernya. Seperti yang dibangkitkan oleh Abang Namron tadi, saya nak mengingatkan kepada semua penonton ni yang sedang bersama-sama kita semua mengharungi susah payah pandemik COVID-19 akibat tidak dapat bekerja, akibat ada PKP, akibat peluang pekerjaan yang semakin mengecil disebabkan desakan pandemik ini. Kita sentiasalah beringat seperti Abang Namron cakap tadi, kita haruslah menjadi satu ahli masyarakat yang baik. Sentiasa bertanyakan orang sebelah, jiran-jiran kita, saudara kita, ahli keluarga kita sendiri, orang-orang dalam rumah kita sendiri, kawan-kawan kita, saudara mara jauh ataupun dekat, janganlah bertanyakan khabar kepada mereka, bagaimana keadaan mereka, bagaimana mereka mengharungi PKP ini, masa yang susah ini, sebab kadang-kadang mereka agak segan untuk meminta pertolongan, agak segan untuk reach out kepada kita. Jadi sudah kita membuka mata kepada orang-orang ni. Dan jika kita berada di kedudukan yang lebih baik daripada orang lain, kita gunakan kelebihan itu sebagai satu cara untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Saya rasa itu adalah satu nasihat agak baik lah, yang amat baik, terutama sekali dengan keadaan di mana rakyat Malaysia sekarang banyak tewas dengan masalah mental. Kepada siapa yang berada dalam posisi begitu, sentiasalah cuba untuk melawan perasaan anda dan meminta pertolongan daripada rakan anda, daripada orang-orang jauh. Seperti yang anda tahu, kita ada banyak bantuan dari segi itu. Kita boleh call kepada satu organisasi yang dinamakan Relate. Anda boleh search di Google search RELATE, di mana mereka menawarkan
servis untuk kita meluahkan perasaan. Jadi kalau kita sedih ke apa, kita boleh call relate ni untuk meminta pertolongan. Kita juga ada talian kasih 15999, itu nombor talian tersebut 15999 talian kasih, ataupun bolehlah WhatsApp 019 2615999. Sekali lagi saya nak sebut 019 2615999. Ini adalah talian WhatsApp kasih di mana anda bolehlah meminta pertolongan jika anda mempunyai banyak keresahan di dalam hati anda. Seperti apa nama cakap tadi, ke anda mempunyai masalah itu, silalah, jangan segan silu untuk meminta pertolongan. Dan kepada yang diminta pertolongan itu, jika rakan anda reach out kepada anda meminta pertolongan, anda meluahkan perasaan atau sebagainya, jadilah seorang pendengar yang baik. Janganlah beringat bahawa janganlah cuba untuk membantu mereka dengan kata-kata nasihat yang kadang membantu atau yang kadang lebih menerukkan keadaan mereka. Tapi cubalah menjadi seorang yang boleh mendengar masalah mereka. Mungkin mereka cuma mahu meluahkan perasaan, bukannya meminta solusi kepada keadaan mereka. Selain daripada tu, orang di luar sana yang menghadapi masalah, kita ada banyak bantuan seperti Yapim, ada membuat food bank Yapim 2.0, satu stesen minyak di Petronas juga, Puncak Alam juga ada memberi bantuan dengan menawarkan kepada orang ramai bekalan makanan, bekalan dapur. Kita juga ada Cinta Kasih Selayang yang menawarkan tajaan ayam percuma. Jadi jika anda ada masalah, bolehlah menghubungi Cinta Kasih Selayang dan juga organisasi lain ini untuk meminta pertolongan. InsyaAllah dengan bantuan mereka dan juga berkat Allah Subhanahu Wa Taala, anda akan dapat keluar daripada kemelut PKP COVID-19 ini. Jadi terima kasih sekali lagi kepada siapa yang menonton, menyertai kami meluangkan masa selama sejam untuk mengetahui apakah keadaan artis-artis atau golongan industri kreatif, seni kreatif di Malaysia ini. Di samping yang sama, kita nak membincangkan tentang kempen Bendera Putih dan juga masalah kemurungan dan juga masalah mental yang dihadapi oleh rakyat Malaysia zaman sekarang ini. Betul, ialah ia amatlah susah untuk kita memberikan nasihat saja kepada anda kerana kami pun tak faham keadaan anda macam mana, tapi cubalah untuk ingat bahawa ini adalah satu ujian, ini adalah satu ujian yang amat susah kepada anda dan anda haruslah sentiasa berusaha cuba mencari akal untuk membantu diri anda sendiri untuk keluar daripada gemelut ini. Pada masa sama, kita haruslah sentiasa beringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta berkat daripadanya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala di masa yang amat-amat getir ini. InsyaAllah dengan gabungan usaha kita dan juga gabungan berkat Allah Subhanahu Wa Taala, ini bolehlah sedikit sebanyak membantu kita untuk keluar di hujung terowong kegelapan ini, insyaAllah. Kami di TV Sufi sentiasa mendoakan kesihatan dan juga kemaslahatan kepada semua yang sedang menonton. Terima kasih lagi sekali. Nama saya Nabil Zakaria dari tvsufi.com. Mengucapkan kita berjumpa di sesi yang akan datang, insyaAllah. Dan juga untuk siapa yang berminat dengan kempen House of Light kami, di mana kami cuba untuk mendapatkan sebanyak mungkin daily selawat daripada anda semua, bolehlah ikuti tvsufi.com di Facebook, Instagram, Twitter dan juga TikTok kalau tak silap saya. Yes, kami cuba untuk meluaskan jajahan media kami, sebab kami cuba untuk menjadi media yang biasa mementingkan cinta, kebahagiaan dan juga tauhid pada semua. Okey, baiklah. Jadi jangan lupa untuk mengikuti tvsufi.com di media sosial kami, tvsufi.com di Facebook, tvsufi, dan di hujung di Twitter dan juga Instagram dan juga TikTok dan juga YouTube. Baiklah. Okey, kita berjumpa di masa akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi dan stay safe dan juga take care. Bye-bye. Assalamualaikum.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad.